Okey, jumpa kembali boleh tahun 5. Okey, untuk kali ini kita still menggunakan kaedah PDPR dalam mengajar dalam pembelajaran sekarang ni lah sebab COVID ni. Okey, untuk tahun 5 unit yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini adalah ini dia. Yang pertama, institusi raja, payung negara. Apa yang kita akan belajar adalah apa yang kamu akan pelajari. Tengok ni ya. Pelajari. Okey, yang pertama yang cikgu akan sentuh ini dia. 3 ini cikgu akan sentuh. Penggantian raja dan kerajaan. Kedua, konsep wa'adat antara raja dan rakyat. Konsep wa'adat, apa itu wa'adat? Dan maksud daulat dan derhaka. Yang 4 dan 5 ini cikgu akan sentuh pada pembelajaran yang seterusnya yang akan datang. Okey, hari ini kita sentuh 3 ni dulu. Okey, apa itu raja dan apa itu kerajaan? Jom kita tengok. Okey, awak boleh buka buku teks ini dalam buku teks digital. Raja ataupun juga digelar sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan. Maksudnya dalam kerajaan tu ada seorang raja. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri ataupun negara yang ditadbir secara sah. Maksudnya Malaysia ini, negara kita ni, kerajaan kita adalah kerajaan pakatan yang sekarang ni. Dulu kerajaan Barisan Nasional, sekarang kerajaan pakatan, Pakatan Harapan kan, yang ditadbir secara sah. Maksud siapa yang mengesahkannya? Pemerintahan tinggi iaitu raja. Okey, itu maksud raja dan kerajaan. Okay. Yang kedua pula, awak tengok di dalam negara kita ini, tengok, cikgu ambil warna merah supaya awak boleh tengok dengan jelas. Dalam negara kita ini ada beberapa negeri yang menggunakan yang ada konsep raja, yang masih ada raja ini. Yang pertama adalah Perlis. Mereka gelar raja, maksudnya Raja Perlis. Kedah, mereka gelar sultan. Kalau awak tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ada raja ataupun sultan. Tapi hanya Perlis sahaja yang rajanya digelar raja. Negeri lain, contoh Kelantan ini, rajanya digelar sultan. Macam Sultan Abu. Kalau di Perlis, Raja Abu. Contohlah maksudnya. Tetapi berlainan pula di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni ada special sikit sebab mereka mengamalkan adat pepatih yang mereka panggil yang di-Pertuan Besar. Maksudnya mereka tak panggil raja mereka raja ataupun sultan, mereka panggil yang di-Pertuan Besar. Macam mana pula Sarawak dan Sabah? Macam mana pula? Sarawak dan Sabah tidak mempunyai raja.
Tengok awak sini bawah ni. Tidak mempunyai raja. Jadi mereka dipanggil yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri. Siapa yang melantik? Yang di-Pertuan Agong. Yang melantiknya, yang di-Pertuan Agong. Kita punya yang di-Pertuan Agong lah. Sarawak. Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, dan satu lagi wilayah persekutuan. Dan Melaka. Ya, Melaka. Melaka. Silap saya. Okey. Ada 4. Itu cuba ambil warna mana ni. Okey, cuba ambil biru. Okey. 1, 2, 3, 4. Yang dipanggil yang di Pertuan Negeri. Tak cantik lah macam saya ni. Yang dipanggil yang Pertuan Negeri. Ni cikgu highlight kan. Mana jadi? Yang di Pertuan Negeri. 4 negeri tu. Okey. Lepas tu kita masuk kepada apa itu wa'adat. Ini. Wa'adat. Wa'adat ini adalah ataupun perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian ini adalah berkenaan dengan raja, rakyat. Raja dan rakyat. Macam mana orang macam mana perjanjian ini boleh termeterai? Macam mana dia boleh termeterai? Dia berlaku waktu pada zaman dahulu. Yang ditulis dalam buku Sulatus Sulatin. Ini buku lama-lama ni. Sebagai rujukan buku bertulis sejarah di negara kita ni. Dia ada kisah dia, ada dialog dia berkenaan dengan Sri Tribuana dengan rakyat. Sri Tribuana ni dia raja waktu tu, dan dengan rakyat iaitu Demar Daun. Okey. Secara umumnya lah, wa'adat ini, perjanjian ini adalah raja berjanji memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Itu perjanjian dia tu. Dan kalau rakyat pula perlu taat dan setia kepada raja. Itu secara umumnya apa perjanjian antara rakyat dengan raja ini. Rakyat perlu taat setia, manakala raja perlu memerintah dengan adil dan saksama. Awak tengok dialog dia. Ini perjanjian petik mohon anugerah Duli Maha Mulia. Macam tu lah. Tu ayat-ayat dia dah. Okey. Jadi dalam perjanjian itu tercetuslah satu benda yang dipanggil daulat dan derhaka. Maksudnya raja ini berdaulat, manakala rakyat ini menderhaka. Contohlah, apa itu daulat? Okey, daulat adalah lambang kekuasaan tertinggi raja terhadap kerajaannya. Kalau waktu zaman dahulu, kalau raja itu
adalah sebagai macam what is called ya? Macam bayangan Tuhan. Uh, Maksudnya raja itu dia dia, dia sangat power lah. Kalau kalau dia cakap okey mencuri perlu dihukum bunuh, bunuhlah kamu. Kalau kamu mencuri lah. Itu waktu dulu lah, zaman dulu-dulu, seorang raja. Nah, okey, manakala pula derhaka ini, keingkaran rakyat. Tengok, keingkaran rakyat. Yang ini tadi, raja ini adalah lambang tertinggi raja. Tengok, derhaka ini lebih kepada rakyat, manakala daulat itu lebih kepada raja. Okey, derhaka ini keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Waktu zaman dulu, contohlah awak ada anak perempuan, awak ada anak perempuan cantik, anak perempuan awak, tiba-tiba seorang raja tu dia suka dengan anak perempuan kamu dan dia nak berkahwin dengan anak perempuan kamu. Jadi awak tak boleh say no. Oi, tak boleh, tak boleh. Anak saya ni dah ada tunang, dah ada orang punya, jadi dia tak boleh kahwin dengan raja. Tak boleh. Kalau awak ingkar, ada keingkaran. Awak ingkar dengan raja, maksudnya awak adalah derhaka. Jadi nak tak nak, anak awak perlu kahwin dengan raja. Sebab itu adalah cara awak menghormati waktu zaman dulu lah. Maksudnya raja itu berdaulat tertinggi. Okey. Senang saja untuk memahami konsep daulat dan derhaka. Okey, untuk waktu akan datang, cikgu akan sentuh lagi perubahan. Hari ini tadi kita akan kita sudah sentuh beberapa yang cikgu cakap tadi tu. Ini dia. Sekejap mana tadi ya? Ini raja. Apa itu wa'adat? Apa pula maksudnya daulat? Wa'adat ini perjanjian antara raja dengan rakyat. Raja perlu memerintah secara adil dan seksama, rakyat pula perlu taat dan setia. Daulat merujuk kepada raja, manakala derhaka ini lebih merujuk kepada rakyat. Okey, nanti kita akan berjumpa lagi pada waktu akan datang. Sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih semua.